Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Azli, nombor metrik A185744. Saya akan menerangkan maqasid syariah dan pemakanan halal, iaitu konsep pencegahan pertumbuhan bakteria sebagai mudarat biologi. Bakteria merupakan organisma mikrobiologi yang menjadi penyebab utama mudarat mikrobiologi dalam makanan. Bakteria menyumbang sebahagian besar penyakit bawaan makanan yang mengakibatkan kesakitan dan kerosakan, terutama usus manusia. Pengetahuan mengenai mikrobiologi dan fermentasi adalah signifikan bagi menggalakkan penghasilan makanan yang ditapai namun kaya dengan nutrisi. Antara contoh makanan hasilan fermentasi menggunakan bakteria adalah produk keju dan yogurt. Walau bagaimanapun, dalam situasi keseimbangan bakteria, populasi bakteria yang bermanfaat mendominasi bakteria yang memudaratkan. Bakteria yang bermanfaat hidup dalam badan manusia dan memberikan pelbagai manfaat kesihatan. Sistem penghadapan yang sihat dianggarkan mempunyai 85% bakteria yang bermanfaat dan 15% bakteria yang memudaratkan bagi mengekalkan keseimbangan bakteria yang sihat dalam usus. Prinsip maqasid syariah dalam menjaga kesejahteraan manusia dapat diguna pakai dalam konteks pengurusan kualiti makanan sebagai sumber asasi manusia untuk hidup. Maqasid syariah berperanan sebagai suatu konsep yang utama diguna pakai secara selaras merentasi negara. Perbincangan mengenai implementasi prinsip maqasid syariah dalam konsep pencegahan bakteria sebagai sebuah metod menangani mudarat mikrobiologi diperluaskan kepada konsep penjagaan manusia dalam menjalani kehidupan. Umat Islam mempunyai tanggungjawab kifayah dalam aspek pengurusan makanan dan produknya, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup manusia secara holistik. Konsep makanan halal. Dalam Islam, standard kualiti makanan adalah berdasarkan konsep halal dan thayyib, seperti yang dibincangkan dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip asas halal dan thayyib menggambarkan simbol intoleransi dalam konteks kritikal seperti kebersihan, keselamatan dan kualiti. Kedua-dua konsep ini dapat dirujuk kepada penjelasan beberapa ayat Al-Quran mengenainya. Antaranya yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya." Mudarat mikrobiologi dalam makanan. Mudarat mikrobiologi dalam makanan merujuk kepada faktor-faktor mikrobiologikal yang terdiri daripada beberapa jenis mikroorganisma yang memberi kesan buruk kepada makanan dan pengguna. Kesan mudarat mikrobiologi ini biasanya mengakibatkan beberapa simptom utama penyakit-penyakit tertentu. Mudarat mikrobiologi merupakan faktor penting yang mengakibatkan penyakit bawaan makanan kepada pengguna. Isu keselamatan makanan ini merangkumi konsep pengurusan makanan, proses penyediaan dan penggunaan produk makanan, jaminan makanan yang selamat kepada pengguna. Konsep pengurusan makanan dilaksanakan berdasarkan standard yang ditetapkan untuk memberi jaminan keselamatan makanan kepada pengguna. Syarat-syarat tersebut antaranya merujuk kepada kebersihan makanan. Proses penyediaan dan penggunaan produk makanan pula mengambil kira aspek keselamatan makanan. Produk makanan dianggap selamat jika disediakan mengikut standard dan prosedur keselamatan makanan. Standard dan prosedur makanan tersebut perlu dipatuhi oleh pengeluar, pemproses, pembekal, penjual dan pengguna. Jaminan makanan yang selamat kepada pengguna meliputi penjagaan standard secara keseluruhan melalui aspek luaran, dalaman dan nilai terselindung. Hal ini merujuk kepada kualiti makanan. Ini seterusnya membolehkan pengguna bebas memilih berdasarkan keperluan dan kesesuaian penggunaan. Peranan bakteria. Bakteria adalah organisma sel tunggal yang bersifat mikro dan hanya dapat dicerap menerusi bantuan alatan mikroskop.
Bakteria lazimnya tidak bersifat patogen, iaitu penyebab penyakit. Lebih daripada 300 spesies bakteria menjadikan saluran esofagus manusia sebagai hos. Namun begitu, sesetengah bakteria bermanfaat dalam proses pembuatan produk makanan. Ia lazimnya digunakan dalam pembuatan yogurt, keju dan roti. Manakala sebahagian bakteria lain dapat mengakibatkan kerosakan makanan walaupun tidak semua menyebabkan penyakit kepada manusia. Maklumat mengenai perbezaan antara bakteria perosak dan bakteria patogen adalah penting dalam mengurus kaedah pencegahan penyakit bawaan makanan. Bakteria patogen secara umumnya sukar dikesan menerusi rupa, bau atau rasa. Manakala bakteria perosak menunjukkan kesan yang jelas bahawa makanan tersebut telah rosak. Secara umumnya, bakteria patogen menyebabkan penyakit bawaan makanan dalam 3 cara berbeza, iaitu jangkitan, ketoksikan dan jangkitan keracunan. Faktor-faktor pertumbuhan bakteria. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pembiakan dan perkembangan bakteria, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman terdiri daripada acidity, nutrien, pengawet, struktur biologi dan aktiviti air. Manakala bagi faktor luaran adalah suhu, kelembapan, kehadiran oksigen dan aktiviti mikroorganisma. Secara umumnya, elemen yang mempengaruhi pembiakan dan perkembangan bakteria adalah air, makanan dan nutrien, suhu optimum, masa, oksigen, pH optimum. Konsep makosid syariah dalam pencegahan pembiakan bakteria. Konsep makosid syariah dapat diaplikasikan bagi pencegahan pembiakan bakteria menerusi masalah asas yang melibatkan penjagaan dan pemeliharaan 4 aspek utama, iaitu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta benda. Menjaga jiwa. Islam amat mementingkan penjagaan jiwa dalam kehidupan. Dalam penurunan syariah kepada manusia, Islam melihat bahawa menjaga nyawa merupakan antara salah satu maqasid syariah. Antara elemen penting dalam penjagaan nyawa adalah keperluan kepada makanan. Secara tabiinya, manusia memerlukan makanan untuk kemandirian dan kelangsungan hidup. Maka Islam menetapkan bahawa makanan merupakan perkara daruriyah yang perlu dipenuhi oleh setiap manusia. Ini bertepatan dengan Al-Quran yang menyatakan seruan kepada manusia untuk mengambil makanan yang halal, bersih lagi selamat. Bakteria dalam makanan berfungsi untuk memberi kemudaratan dan manfaat menerusi kesannya ke atas makanan. Bakteria memberi kemudaratan apabila boleh menyebabkan jangkitan bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan boleh dikenal pasti menerusi simptom penyakit seperti selsema, muntah, cirit-birit dan demam. Bakteria juga memberi manfaat kepada makanan apabila ia berfungsi dalam proses penampaian dalam produk tersusu seperti keju dan susu kultur. Menjaga akal. Maqasid syariah yang kedua dalam konsep pencegahan perkembangan bakteria dalam mudarat mikrobiologi adalah menjaga akal. Islam menitik beratkan penjagaan akal bagi individu untuk kesempurnaan hidup. Keperluan menjaga akal merupakan elemen yang penting kerana ia boleh mempengaruhi tingkah laku individu. Terdapat satu kajian yang dilakukan oleh universiti luar negara menunjukkan bahawa bakteria dalam usus boleh mempengaruhi kesihatan dan kelakuan manusia dengan gangguan neurologi yang tertentu seperti autisma. Kajian tersebut mencadangkan terdapat laluan yang menghubungkan bakteria usus dan otak melalui fungsi hormon kortisol. Hormon kortisol dirujuk sebagai hormon stres, merupakan bioindikator tahap tekanan manusia. Ini memperlihatkan pencegahan perkembangan bakteria sebagai mudarat mikrobiologi dirujuk sebagai sebuah tuntutan dalam Islam. Pencegahan awal perkembangan bakteria ini dapat mengelakkan sistem neurologi akal manusia dari terjejas. Penemuan daripada kajian tersebut juga
mencadangkan peningkatan koloni dan proporsi bakteria yang berbeza dalam otak pesakit Alzheimer berbanding dengan otak manusia yang sihat. Selain itu, kombinasi spesifik bakteria dalam usus menghasilkan bahan yang mampu mempengaruhi keupayaan interpersonal dalam hubungan sosial. Terdapat kajian yang mencadangkan bahawa sebahagian bakteria dalam usus berupaya merawat penyakit menjaga keturunan. Konsep ketiga dalam tuntutan maqasid syariah menerusi pencegahan pembiakan bakteria adalah menjaga keturunan. Terdapat satu kajian yang menyatakan bahawa beberapa ciri yang dianggap diwarisi dari genetik ibu bapa sebenarnya berasal dari DNA bakteria yang diturunkan oleh ibu selepas kelahiran. Ini adalah penyelidikan pertama untuk menunjukkan bahawa DNA bakteria boleh diwarisi dari ibu bapa kepada anak-anak. Dalam konteks hubungan bayi-ibu, penyebaran mikroorganisma berlaku melalui sentuhan atau ketika bayi dilahirkan menerusi saluran peranakan. Antara contoh penyakit yang boleh diwarisi melalui keturunan ini adalah penyakit radang usus pada bayi seperti penyakit Crohn, dikaitkan dengan tahap usus yang rendah antibodi pertahanan penyakit yang membantu melawan patogen. Menjaga harta. Menerusi tuntutan maqasid syariah melalui pencegahan perkembangan bakteria ini, Islam juga menuntut untuk menjaga harta. Perkembangan bakteria menyebabkan kerugian pada industri makanan apabila terpaksa menangani produk makanan yang rosak. Industri terpaksa memanggil semula produk mereka dari pasaran. Pihak industri terpaksa memanggil semula produk mereka dari pasaran apabila didapati boleh membahayakan kesihatan dan keselamatan pengguna, terutamanya jika melibatkan penyakit bawaan makanan, sebagaimana yang berlaku kepada salah satu produk susu lemak rendah yang pernah ditarik semula dari pasaran kerana telah dicemari bakteria. Dalam konteks ini, ia mengakibatkan kerugian di pihak pengguna iaitu dari aspek tanggungan kesakitan dan kos rawatan. Sementara pihak pengeluar pula terpaksa menanggung kerugian dan impak kepercayaan pihak autoriti terhadap kilap. Secara kesimpulannya, Islam menerusi maqasid syariah mempunyai pertimbangan khusus dalam implementasi konsep pencegahan bakteria sebagai sebahagian daripada mudarat mikrobiologi yang utama dalam makanan. Hal ini selaras dengan tuntutan fitrah manusia, iaitu makanan sebagai keperluan asas. Berdasarkan hal tersebut, faktor mikrobiologi sebagai mudarat kepada makanan perlu diambil cakna, memandangkan potensinya dalam menyebabkan penyakit bawaan makanan.